baru dia datang dengan hidup. Sebab sebelum daripada kita hidup, kita terlebih dulu mati. Sebelum daripada kita ada, kita terlebih dulu tak ada. Itulah yang disebut dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan dari tak ada kita, kemudian dia mengadakan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia nak uji kamu, siapa di kalangan kamu amal yang paling baik. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini sebab dia nak uji kita. Daripada tak ada kita sampai ada kita di dunia ni, satu tujuan Allah, dia nak uji kita. Siapa di kalangan kita amal yang paling baik. Maknanya, bila kita hidup di muka dunia, maka setiap orang akan diuji. Ujian yang Allah datangkan kepada kita sebab dia nak tengok siapa di kalangan kita amalan dia paling terbaik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih-lebih lagi orang yang beriman. Orang yang beriman, bila mana kita mengungkapkan bahawa kita beriman, pasti iman kita akan diuji. Seperti mana yang Allah sebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan untuk berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Maknanya, setiap orang yang mengatakan dia beriman, dia pasti akan diuji. Imannya akan diuji. Kuatkah iman dia? Lemahkah iman dia? Maka iman itu kena uji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ketika itu taulah Allah siapa yang betul-betul mengungkapkan iman yang sebenar dan siapa yang berbohong dalam keimanan dia. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka di atas situasi yang kita semua tak dapat mengelak ini, iaitu kita pasti akan diuji, maka kita mestilah belajar bagaimana untuk berjaya menempuh ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengelak tak boleh dah. Nak mengelak tak boleh dah. Sebab ini ialah polisi hidup di atas muka dunia. Hidup di sini kena uji. Bila mana kita faham bahawa inilah kehidupan kita di atas muka dunia, maka tinggal pada kita ialah belajar macam mana untuk berjaya melepasi ujian. Macam orang masuk periksa, bila belajar masalah Sayyidina Muhammad, sunnatullah, bila mana kita belajar, kita mesti akan masuk peperiksaan. Nak lari tak boleh. Maka setiap orang yang masuk sistem yang ada peperiksaan, disebut dengan exam oriented, akan berusaha berjaya di dalam peperiksaan dan ujian. Betul tak? Sahabat Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak kita study siang malam pagi dan petang sebab nak berjaya di dalam peperiksaan. Begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di atas muka dunia, kita tak lepas daripada diuji Tuhan. Ujian pula lepas satu
satu-satu, lepas satu-satu. Dia takkan habis lagi mana kita masih belum menamatkan kehidupan kita di kehidupan yang kekal, iaitu dalam syurga. Selagi mana tak masuk syurga, selagi itulah kita akan diuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ialah sunnatullah. Bolehkah kita semua lari daripada situasi ini? Tak boleh. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Maknanya itulah laluan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka setiap orang yang nak berjaya untuk bertempat di dalam syurga, mestilah berjaya melepasi ujian hidup di dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana kita nak berjaya dalam ujian? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita nak berjaya dalam ujian? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan satu laluan selamat pada kita. Bila mana Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Bila kita berdepan dengan ujian, yang pertama sekali sabar. Apa makna sabar? Sabar maknanya tahan hati. Itu makna sabar. Tahan. Dan sabar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan sekali kita kata sabar, tapi kita kena sabar sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar sungguh-sungguh makna macam mana? Bila kena uji, jangan pergi cari orang untuk mengadu kesusahan dan kesulitan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita terus pergi cari orang, berarti kita dah gagal. Maksudnya kita kena tahan, jangan mengadu ke orang. Lepas tu angkat pengaduan kepada Allah melalui sembahyang. Bila kena uji, tahan, jangan pergi cari orang, jangan pergi cari siapa-siapa. Ambil wudu, bayang hajat, Allahu Akbar. Tu minta, ya Allah, lepaskan hamba. Tu jalan dia. Kalau kita minta tolong orang, sebelum kita lalui proses sabar dan sembahyang, dia seperti orang yang jatuh dalam pasir jelus. Semakin dia berkisah, semakinlah dia jerlus. Ini kena belajar macam mana kita nak tempuh ujian. Orang yang pergi cari orang, sebenarnya dia menambah nahas pada dia. Sallallahu. Jiwa dia akan semakin berkocak. Jiwanya, fikirannya akan semakin keliru. Sallallahu. Ia terbukti bila mana dia semakin terbenam dan semakin terbenam dan tak tahu bagaimana nak lepaskan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pengalaman orang yang menempuh ujian, dia tak sabar dan tak sembahyang. Berbeza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kena ujian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahan. Jangan pergi cari orang lagi, jangan pergi cari siapa-siapa. Ambil wudu, bayang 2 rakaat. Allah sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah kita boleh pergi cari siapa-siapa. Ikut tahap iman kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau iman kita tinggi, kita tak perlu cari siapa-siapa pun.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalau iman kita tak sampai tahap tu, okey, usaha selepas kita dah buka fail untuk minta Allah lepaskan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Untuk kita akan tengok Allah akan buka. Kalau kita tak mempraktikkan seperti mana yang sepatutnya tadi, dia tak akan terbuka sehingga masalah kita selesai dan berakhir. Pintu akan tertutup dan tak terbuka. Tapi bila mana kita buat seperti mana yang sepatutnya kita buat, ketika itu kita akan melihat pintu penyelesaian akan terbuka. Lepas tu koreksi. Apa salah aku dengan Allah? Itu cara dia. Apa salah aku dengan Allah? Seterusnya membangkitkan pula kita untuk sembahyang, minta ampun pada Allah. Kita akan bangkit pula sembahyang sunat taubat, minta Allah ampun segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Lepas tu settle dengan Tuhan. Kalau ada perkara yang kita longgar dalam kita melaksanakan titah perintah Tuhan, berkemah balik. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada larangan Tuhan yang kita buat, istighfar, minta ampun, tinggal. Sembahyang sunat gandakan, ibadat tingkatkan. Ketika itu sebenarnya ia seumpama kita buh pula minyak pelincir, dia akan terbuka lagi luas, akan datang pertolongan Allah. Sebab Allah janji, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan rezekikan kepada dia dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Itulah faedahnya kita mengetahui bagaimana cara kita nak keluar daripada masalah dan ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya ujian ialah nikmat bagi orang yang faham dan merasai. Ujian sebenarnya ialah satu nikmat. Nikmat macam mana? Iaitu nikmat bila mana Allah bagi ujian, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita sabar, kita bangkit sembahyang, kita settle hubungan-hubungan kita yang tak apa baik dengan Tuhan, tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka jadilah si hamba semakin dekat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah dia panggil nikmat. Kalau Tuhan tak buat ujian, tak mendekatlah kita pada Tuhan. Bahkan ujian menambahkan pahala dan tingkatan kedudukan kita dengan Tuhan. Pasal apa? Sebab Allah bagi pahala sabar. Kan wasta'inu bis sabri was salah, mintalah tolong dengan sabar dan sembahyang. Apa yang kita peroleh daripada sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah kata hanya sahaja dibalas akan pahala sabar itu tanpa dapat dihitung-hitung dan dikira-kira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hanya sahaja dibalas akan orang yang sabar dengan pahala yang tak mampu dikira-kira. Sembahyang boleh kira. Yang jemaah dapat 27 kali darjat. Kita sedekah 1 dapat 10, sedekah 10 boleh 100, sedekah 100 dapat 1000. Sebab man ja'a bil hasanati falahu bi 10 amsalha. Siapa yang
buat satu Allah bagi 10 sahabat Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka pahala apapun semua boleh kira kecuali sabar. Sahabat pahalanya tak dapat nak dikira-kira. Seumpama lautan yang tidak ada tepi, boleh kira berapa tan air laut? Tak boleh. Begitulah pahala sabar. Jadi kalaulah kita faham ujian ialah nikmat, maka itulah makna dia. Kita amalan tak banyak, main sunat tak banyak, Quran pun tak banyak baca, zikrullah pun macam tu je. Kita pun tahu amal kita tak mana. Oleh kerana Tuhan tahu hamba-hamba dia ni tak mampu nak buat lebih daripada yang mampu dia buat. Dan Allah pun sebut, innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak memberatkan seseorang melainkan setakat mampu dia saja. Tuhan pun tahu setakat tu yang kita boleh buat. Tapi Tuhan nak bagi lebih pada kita. Tuhan bagi ujian pada kita. Bila Allah bagi ujian pada kita, kita sabar. Ketika itu kita mendapat pahala yang tidak terhingga-hingga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita mendapat gandaan pahala. Sebab Tuhan nak bagi masuk syurga. Tak, syurga ni dia kena pahala banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan syurga ni pula hanya dimasuki oleh orang yang hapus dosanya. Lagi sekali, orang yang diuji oleh Allah akan dihapuskan dosanya. Dia sabar, dapat pahala yang tak dapat dikira-kira. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam waktu diuji pula, Allah hapus dosa dia. Tuan-tuan, layak tak masuk syurga? Layak. Pahala banyak. Dosa tak ada. Tempat orang yang seumpama itu ialah syurga. Maka subhanallah, maka sebab itu lalu kita dengar contoh guru bercakap, dosa itu terhapus dengan ujian. Dalam waktu yang sama, Allah tingkatkan darjat kita. Allah bagi pangkat yang tinggi pada kita. Itulah yang kita faham pasal nabi-nabi ialah orang yang paling berat diuji Tuhan. Asyadul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling teruk diuji Allah, nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang seumpama seperti nabi, dan orang yang seumpama seperti orang yang seperti nabi. Maknanya semakin tinggi darjat seseorang, semakin tinggi ujian dia. Sebagai contoh, Rasulullah SAW ialah merupakan Rasulul Azmi yang paling tinggi dibanding Rasul-Rasul Azmi yang lain. Nabi Allah Musa ke, Nabi Allah Ibrahim ke, Nabi Allah Isa ke, Nabi lah yang paling tinggi, Nabi yang paling berat ujian. Sebab Nabi paling utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang Nabi lalu ialah yang dilalui oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah berada di satu tempat di Turki. Alhamdulillah, bila saya dengar kata di Turki rupanya tempat direjam Nabi Ibrahim ke dalam api, saya azam saya nak pergi. Sampai di Istanbul, terbang pula dalam sejam lebih kurang ke tempat Nabi Ibrahim direjam dalam api. Rupanya masalah Sayyidina Muhammad, tempat yang didirikan tiang untuk nak dibaling Nabi Ibrahim tu atas bukit. Allah Sayyidina Muhammad. Api dinyalakan di bawah tu. Namrud dia boleh
nak lempak macam tu Nabi Ibrahim ke dalam api, tapi dia nak rejam. Tahu nak rejam? Dia nak rejam macam tu, dia nak baling macam tu boleh, nak pakai minjanik tu macam tu boleh, masuk dalam api lah. Tapi dia nak rejam masuk Nabi Ibrahim dalam api, dia buat tiang di atas bukit sallallahu Muhammad. Tempat dinyalakan unggun api yang besar tu hari ini ditandai dengan tasik dan kolam yang besar. Itulah tempat yang dinyalakan unggun api yang besar tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengajar kepada kita bagaimana saat diuji. Saat diuji ni, tuan-tuan, tak adalah pergantungan kepada siapa-siapa, melainkan hanya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dah diikat, nak direjam dalam api, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka datang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril tanya, hai Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hendak aku buat apa ke hang? Nabi Ibrahim tanya, hang main dengan perintah Allah kah ataupun hang main sendiri? Kata malaikat Jibril, aku main sendiri, sebab aku rasa terpanggil melihat keadaan engkau macam ni. Jadi aku main tanya, apa yang kau nak aku buat? Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Kalau macam tu tak payah. Kalau hamai, semata-mata hamai bukan perintah Allah, tak payah. Pasal apa? Hatinya dah pasrah. Tu maknanya kita diuji kena macam tu. Allah selamat. Jangan harap orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan harap orang. Orang yang harap orang lepas dia sedang mengharapkan kepada